Yang pertama daripada sifat ma'ani atau yang ketujuh daripada 20 sifat itu pada sebutan saja, bukan pada wakil. Sebab sifat Allah Ta'ala tidak ada terdulu dan terkemudian. Semuanya qadim, azali kesemuanya. Maka yang ketujuh baik atau yang pertama baik itu nisbah, sebut saja. Nisbah tulisan, nisbah sebut saja. Artinya terjemah, artinya arti kudrat, kuasa. Artinya arti kudrat, kuasa. Kalau mengikut kitab yang baru-baru sikit seperti kitab Faridah tu katanya perkuasa. Jadi kuasa di sini ialah satu sifat. Artinya arti kudrat, kuasa. Itu sekadar terjemuh saja, bukan makna yang dimaksud lagi. Bahkan makna yang dimaksud dengan kata kudrat, kita nak panggil kudrat pun boleh, kita nak panggil kuasa pun boleh. Maksudnya sama, maknanya sama. Nak panggil dengan bahasa Arab, kita panggil kudrat. Kalau nak panggil dengan bahasa Melayu, panggil kuasa. Sebab itulah 20 sifat tu kalau bagi mereka tak hafal, tak ingat dengan bahasa Arab, tetapi dia ingat dengan bahasa Melayu pun dah cukup. Sebab itu dia tak bilang wujud kidam, dia bilang ada, sedia, kekal. Itu pun memada pada i'tiqad. Sebab bersalahan bahasa cakap tu tidak ada masalah. Hanya di atas kitanya kenal benda saja. Kalau tak ingat dengan bahasa Arab, ingat dengan bahasa Melayu, dia tak pandai nak bilang wujud kidam baqa' mukhalafah, dia tak pandai. Tetapi suruh bilang dengan bahasa Melayu, dia boleh kata wujud ada, kekal, sedia, tak sama dengan makhluk. Dia boleh bilang. Semuanya hasil maksud. Maka di sini kudrat, bahasa Arab, bahasa Melayunya kuasa. Apa makna bagi kudrat atau kuasa tadi? Iaitu sifat. Iaitu sifat. Jadi kudrat ini ialah sifat. Kuasa atau perkuasa tu ialah satu jenis sifat. Kena atas sifat. Sebut kata kudrat Allah Ta'ala, kudrat Allah Ta'ala ialah sifat. Iaitu kudrat atau kuasa itu sifat. Suatu sifat. Sifat, yakni suatu sifat yang wujudiyah. Sifat, yakni suatu sifat yang wujudiyah, yang bangsa ada. Maknanya sifat kudrat ni sifat yang ada. Yang wujudiyah, yang ada. Maksud itu makna sama kalau dia kata sifat yang maujud. Maka dikaitkan sifat dengan kata wujudiyah ini, tujuannya nak keluarkan segala sifat yang lain daripada sifat ma'ani. Sebab sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'nawiyah, semuanya bukan sifat wujudiyah. Bukan sifat ma'ani saja, yang setengah daripadanya sifat kudrat ialah sifat yang ada. Ada di sini maksudnya ada pada luar fikiran. Maksud dengan kata ada di sini, ada di luar fikiran. Bukan ada di dalam fikiran. Bahkan ada di luar fikiran. Kita nak tahu benda yang ada di luar fikiran tu ialah benda yang kita boleh dapatkan akan benda itu dengan mana-mana satu daripada pencederaan yang 5. Boleh benda yang boleh tengok dengan mata, maka benda tu ada pada kharij, pada luar fikiran. Benda mana kalau kita boleh dengar dengan telinga, dengan pendengar kita, maka benda itu benda yang ada pada kharij, pada luar fikiran. Benda mana yang boleh kita sentuh,
kita sentuh, boleh kita pegang, boleh kita sentuh dengan tangan atau dengan mana-mana badan kita, juzuk badan kita, maka adalah benda itu benda yang ada pada luar fikiran. Dan juga benda yang kita boleh hidu dengan hidung, dengan perhidu, maka begitu juga benda yang ada. Sebab tu bau-bau itu ada. Dan juga benda yang boleh kita rasa dengan perasaan dengan lidah. Maka itu pun benar ada. Sebab tu masin manis dikira kata benda ada pada kharij. Maka selain daripada itu, tak panggil kata ada pada kharij. Seperti 4 persegi bagi kitab kita. Seperti bulat. Seperti bulat, benda yang bulat. Seperti panjang, benda yang panjang. Itu kepanjangan dia, kebulatan dia, 4 persegi dianya, maka benda itu tak boleh kita tengok dengan mata. Tak boleh nak dapat dengan pencederaan yang 5, maka tak dikatakan benda itu ada pada kharij. Hanya benda itu sungguh saja. Sabit dalam zin, dalam fikiran kita adalah. Kita fahamlah, kita tahulah. Tengok kitab kita ni, yang kita nampak, yang kita boleh pegang tu, diri kertas tu adalah. Di kertas, dari huruf-huruf dia, kita nampak hitam-hitam huruf dia. Itu adalah sebab kita boleh nampak, sebab kita boleh pegang kitab tu. Itu ada pada kharij. Adapun 4 persegi dianya, kita tak nampak. Kita tak nampak. Tapi kita reti kata 4 persegi, rupa begininya, rupa begini 4 persegi panggilnya. Maka 4 persegi itu tidak ada pada kharij, hanya sabit dalam zihin, dalam fikiran saja. Hanya benda yang kita reti, kita tahu kata 4 persegi saja. Maka katanya sifat kudrat ni atau kuasa-kuasa ini ialah satu jenis sifat, satu bagai sifat yang wujudiyah. Ini nak menyatakan keadaan dia. Sifat ni sifat yang ada pada kharij. Faedahnya, apabila sekiranya kalau Allah Ta'ala bukakan dindingan, bukakan hijab di antara mata kita dengan dia, maka tentu sama sekali kita boleh lihat akan zat Allah Ta'ala, dan kita boleh lihat juga akan sifat kudrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa boleh lihat akan zat? Sebab zat itu ada. Sebab apa boleh tengok juga akan kudrat Allah? Sebab kudrat Allah ini sifat yang ada pada kharij, pada luar fikiran. Zat Allah ada pada kharij. Kita boleh tengok. Sebab tu katanya, setiap-tiap benda yang ada boleh lihat, boleh didengarkan. Boleh dilihat, boleh didengarkan. Maka sekiranya kalau Allah Ta'ala bukakan dindingan daripada mata kita kepada antara mata kita, pandangan kita dengan dia, tentu sama sekali kita boleh tengok kepada sifat kudrat dia, dan boleh tengok juga kepada zat dia. Begitu juga zat sama-sama kita boleh tengok. Seperti, dan juga zat kita tak boleh nak tengok kepada malaikat. Kita tak boleh nak tengok pada jin. Sebab apa? Sebab ada dindingan. Padahalnya malaikat benda yang ada pada kharij. Padahal jinnya ada pada kharij. Tetapi tak nampak kita sekarang sebab Allah Ta'ala mendindingkan antara mata kita di antara malaikat. Sekiranya kalau Allah Ta'ala bukakan hijab, tentu sama sekali boleh tengok. Seperti Nabi boleh tengok akan malaikat. Sebab Allah Ta'ala bukakan hijab di antara Nabi dan malaikat, sehingga Nabi boleh tengok akan malaikat. Sebab apa? Sebab malaikat itu benda yang ada pada kharij. Begitulah. Maka faedah di sini, selain pada nak cerita katanya sifat kudrat itu sifat yang ada pada luar fikiran, ada pada kharij. Bukan sifat yang kita reti dalam fikiran saja, bukan. Selain pada tu, dikait dengan kata wujudiyah ni untuk nak keluarkan sifat ma'ani. Ada sifat apa dia? Sifat nafsiyah, sifat salbiyah dan sifat ma'nawiyah. Sebab kesemuanya selain pada sifat ma'ani, bukan wujudiyah, bahkan sifat subutiyah.
Sifat subutiyah, sungguh wujud. Sungguh kekal, sungguh sedia, sungguh keadaan Allah yang berkuasa. Tapi kudrat ada, wujud sungguh. Begitu. Sifat yang wujudiyah lagi sedia. Sifat kudrat, sifat yang sedia. Memanglah sebab sifat ni sifat bagi Allah Ta'ala. Sebab kita ada bicaranya kudrat bagi Allah Ta'ala. Maka kudrat bagi Allah Ta'ala itu ialah kudrat yang sedia. Artinya dengan bahasa Arab kata yang qadim. Atau yang azali. Ini nak keluarkan sifat kudrat yang ada di kita. Sifat kudrat yang ada di kita bukan sedia, bukan qadim, bahkan kudrat yang ada di kitanya baharu. Sebab di kita manusia pun, di binatang pun ada kudrat juga. Tetapi kudrat yang ada di kita, di binatang, di makhluk ini ialah kudrat yang baharu. Maka dikait kata kudrat ini kudrat yang sedia, lagi sedia untuk nak keluarkan segala kudrat-kudrat bagi segala hamba-hamba. Sebab kudrat bagi segala hamba itu ialah sifat yang baharu, ada permulaan. Memanglah lagi sedia. Sebabnya kalau tak sedia, macam mana pula kalau tak sedia? Sebabnya kalau tak sedia maknanya belum pada nak ada kudrat, Tuhan lemah. Maka lemah itu mustahil. Sebab kalau kita katanya kudrat ini tak sedia maknanya baharu. Kalau kata baharu mana belum pada nak ada kudrat, Tuhan duduk dalam keadaan lemah. Tuhan bersifat dengan lemah, maka bersifat Tuhan dengan lemah itu adalah perkara yang mustahil. Kalau begitu tak dapat, tidak, kudrat ini ialah sifat yang sedia. Macam mana zat Allah Ta'ala sedia, maka sifat kudrat Allah Ta'ala pun sedia juga. Jadi mana zat Allah Ta'ala bersifat dengan sedia, sifat kudrat Allah Ta'ala dan segala sifat yang lain daripada kudrat pun bersifat dengan sedia juga, daripada sifat-sifat ma'ani. Jadi pendek katanya dikait dengan kata lagi sedia itu nak keluarkan daripada nak keluarkan sifat-sifat kudrat bagi segala makhluk, bagi makhluk-makhluk ini yang berdiri pada zat Allah Ta'ala, yang berdiri pada zat Allah Ta'ala. Sifat ini, sifat kudrat ini ialah sifat yang berdiri pada zat Allah Ta'ala. Maknanya nak cerita katanya kudrat ini adalah sifat bagi zat Allah Ta'ala. Itu makna katanya berdiri pada zat. Seperti kita kata berdiri masin pada garam. Bukan berdiri dengan kaki, itu maknanya menumpani. Mana-mana begitu, mana menumpani, seperti katanya masin, itu menumpani pada garam, pada air laut, begitulah. Maknanya masin itu bersifat, garam itu bersifat dengan masin, masin sifat bagi garam. Itu makna kata berdiri masin pada garam. Berdiri masin pada garam, dengan mana masin itu sifat bagi garam. Garam itu sifat garam bersifat dengan masin, masin jadi sifat bagi garam. Itu samalah maksud dianya. Maka kudrat ini ialah satu sifat yang berdiri pada zat Allah Ta'ala. Nak cerita katanya sifat kudrat ni adalah sifat bagi zat Allah Ta'ala. Sifat yang kudrat yang makna kata sifat yang wujudiyah yang lagi pula sedia tadi tu ialah sifat bagi zat Allah Ta'ala. Yang menumpani pada zat Allah Ta'ala. Bukan sifat bagi kita makhluk. Sifat kudrat yang kita nak bicara sekarang ni ialah sifat bagi zat Allah Ta'ala. Sifat yang menumpani pada zat Allah Ta'ala, bukan sifat yang menumpani di makhluk, kalau tidaknya baru.
Jadi sifat kudrat yang kita hendak cara ni sifat bagi zat Allah Ta'ala. Menumpani pada zat Allah Ta'ala. Jadi begitulah nak cerita katanya berdiri pada zat Allah Ta'ala itu maknanya sifat perkuasa, sifat kudrat ni ialah sifat zat Allah Ta'ala. Menumpani pada zat Allah Ta'ala. Begitu. Yang dapat dengan dia. Yang dapat, yang dapat dengan dia dengan sifat tadi, sifat kudrat lah. Yang dapat ia Allah, yang dapat Allah Ta'ala dengan dia, dengan bersifat dengan dia dengan sifat tadi, mengadakan, membuatkan, menimbulkan tiap-tiap mungkin yang dia hendak buat, dan meniadakan dia akan tiap-tiap mungkin yang dia hendak meniadakan. Jadi ini nak cerita katanya sifat kudrat ini ialah sifat yang apabila sekiranya kalau tilik kepada zat yang bersifat dengan dia tu, maka bolehlah zat itu nak membuatkan apa-apa, mengadakan apa-apa yang dia hendak nak mengada, dan boleh juga nak meniadakan akan apa-apa yang dia hendak meniadakan. Jadi maknanya Allah Ta'ala mengadakan, membuatkan segala perkara-perkara. Allah Ta'ala selepas pada mengada, Allah Ta'ala meniadakan apa-apa yang dia hendak nak meniadakan. Maka mengada dan meniada itu melalui sifat kudrat. Dengan maknanya kalau tidak ada sifat ini, dengan maknanya kalau tidak ada sifat ini, tentu sama sekali Allah tak boleh nak mengadakan akan apa-apa mungkin yang dia hendak nak mengadakan. Dan juga sekiranya kalau tidak ada sifat ini, tentu sama sekali Allah Ta'ala tak boleh nak meniadakan apa-apa mungkin yang dia hendak nak meniadakan. Jadi Allah Ta'ala mengadakan itu, mengadakan ini, meniadakan benda itu, meniadakan benda ini, tak lain tak bukan dengan sebab dia tu bersifat dengan sifat kuasa inilah. Begitulah. Ini nak cerita apa dia? Tugasan dia. Tugasan bagi kudrat, tugasan bagi kudrat ialah mengada dan meniada. Jadi dia katanya yang dapat mengadakan dengan dia dan meniada tu maknanya kalau kita kira sebaliknya, kalau fardunya kalau Allah tak bersifat dengan sifat ni, sifat ni tak berdiri pada zat Allah, Allah tak bersifat dengan sifat perkuasa, sifat kudrat, tentu sama sekali Allah tak boleh nak mengada akan mana-mana mungkin, tentu sama sekali Allah tak boleh nak meniadakan apa-apa mungkin. Jadi kita dah tahu katanya dengan apa dia, Allah Ta'ala mengadakan akan makhluk ini sebab dia bersifat dengan sifat ini. Sebab dia bersifat dengan sifat kudrat inilah. Itu habuan bagi kudrat, ta'alluq bagi kudrat. Ta'alluq bagi kudratnya ialah mengada dan meniada. Tetapi jangan kita pegang kata i'tiqad, kata yang menjadi mengada dan meniada itu kudrat, bukan dia. Bukan kudrat yang mengada, bukan kudrat yang meniada, bahkan yang mengada yang meniada ialah zat Allah Ta'ala. Tetapi fardunya kalau tak ada sifat kudrat, tentu tak boleh mengada, tentu tak boleh meniada. Contohnya kita kalau fardunya tak ada sifat, tidak ada sifat pendengar di telinga kita. Fardunya kalau tidak ada sifat pendengar di telinga kita, tentu tak boleh kita nak mendengarkan suara-suara. Tentu tak boleh kita nak mendengarkan suara-suara. Soalnya siapa yang mendengar? Bukan sifat pendengar, kitalah yang mendengar. Kitalah yang mendengar. Tetapi kalau tidak ada sifat pendengar, tentu tak boleh dengarkan suara-suara. Tapi bukan sifat pendengar kita yang mendengar. Bukan sifat pendengar kita yang mendengar. Bahkan yang mendengar tu kita lah.
Diri kita lah yang mendengarkan suara-suara, tetapi kalau tidak ada sifat pendengar, tak boleh nak dengar. Begitulah. Jadi di sini katanya yang dapat mengadakan tiap-tiap mungkin yang dia hendak mengadakan. Kena kait begitu. Yang dapat dengan dia dengan sifat tadi akan mengadakan tiap-tiap mungkin. Kalau dia nak mengada, dan meniadakan dia kan mungkin kalau dia hendak meniada. Di sini ada isyarat kepada ta'alluq bagi sifat kudrat. Maknanya ta'alluq bagi sifat kudrat ialah mengadakan, buat biar ada dan meniadakan. Lepas tu nak meniada tu memanglah mengada akan mungkin dan meniada akan mungkin. Kenapa boleh kata mengadakan mungkin, meniadakan mungkin? Kenapa kata begitu? Sebab benda ni kita ingat balik bahawa benda ni ada 3 perkara. Satunya wajib, yang keduanya harus, yang ketiganya mustahil. Benda ada 3 semuanya. Benda wajib, benda yang ada tak terima tak ada. Benda wajib, benda yang ada tak terima tiada. Tak terima tak ada. Benda mustahil pulanya benda yang tidak ada. Benda yang tidak ada tak terima ada. Benda yang mustahil benda yang tak ada. Diri benda tu tak ada. Lagi pulanya tak terima ada. Itu wajib dan mustahil. Maka benda wajib, benda yang ada tak terima tiada. Apabila tak terima tiada, macam mana Allah Ta'ala nak meniadakan? Nak meniadakan benda wajib tak boleh. Sebab apa? Sebab benda wajib, benda yang ada tak terima tiada. Tak boleh nak tak ada. Tak boleh nak tak ada, macam mana nak meniadakan, nak melenyapkan? Lagi pulanya benda wajib, benda yang ada. Maka nak mengada akan benda yang belum ada. Sebab mengada akan benda yang belum ada. Mana benda yang tak ada lagi. Nak mengada akan benda yang belum ada. Kalau ada tu tak boleh nak mengada. Sebab tu sebab itulah yang wajib tak masuk di dalam ta'alluq sifat kudrat. Sebab kudrat ini tugasan dianya, ta'alluq dianya ialah mengada. Nak mengada akan apa? Akan benda yang tak ada tetapi terima ada. Nak meniada akan benda yang ada yang terima tak ada. Maka benda yang tak ada terima ada, benda yang ada terima tak ada, benda apa? Benda mungkin. Artinya benda mungkin pun boleh panggil, atau benda yang harus, benda jaiz pun boleh panggil. Kalau benda mustahil pulanya, benda yang tak ada tak terima ada. Benda yang tak ada, macam mana nak meniada? Kalau dia tak ada, sebab nak meniada ini meniadakan benda yang ada. Tetapi benda mustahil, benda yang tak ada, apabila tak ada, tak boleh nak meniada. Lagi pulanya tak boleh nak mengadakan benda mustahil, sebab benda mustahil, benda tak ada, tak terima ada. Tak terima ada, macam mana nak mengada? Lalu tu jadi maknanya nak mengada akan benda yang tak ada, terima ada. Nak meniada akan benda yang ada, yang terima tak ada. Kalau begitu benda apa? Benda harus, benda mungkin. Sebab itulah katanya yang dapat dengan dia mengadakan tiap-tiap mungkin dan meniadakan dia kan tiap-tiap mungkin. Maknanya Allah tak mengadakan benda wajib dan mustahil. Allah Ta'ala tak mengadakan benda wajib, tak mengadakan benda mustahil. Hanya benda mungkin. Allah Ta'ala tak meniadakan benda wajib, tak mengadakan benda mustahil. Sebab benda dua-dua ni
bukan benda yang tengok benda wajib, benda ada tak terima tak ada. Benda mustahil, benda tak ada tak terima ada. Begitulah. Nanti kita kira balik, lagi akan datang pada masalah ta'alluq kudrat lagi akan datang. Atas muafakat iradat. Atas yang ini kembali sangkut dengan mengada dan meniada. Mengada kan mungkin, meniada kan mungkin. Atas muafakat iradat. Dengan atas muafakat mana dengan secara sepakat dengan iradat, selorong dengan iradat. Dengan maknanya Allah Ta'ala mengada akan mungkin sekiranya kalau dia kehendak nak mengada. Allah Ta'ala meniadakan mungkin sekiranya kalau dia kehendak nak meniada. Maksudnya begitu. Dengan maknanya apa yang dimengadakan oleh kudrat, apa yang dimeniadakan oleh kudrat Allah Ta'ala, maka kesemuanya daripada kehendak Allah Ta'ala kesemuanya. Sebab iradat ni seolah katanya kita buat plan. Apabila kita nak buat sebuah rumah, nak bangunkan sebuah rumah masalan, kita buat plan. Kita buatkan suatu plan, maka suatu bentuk, suatu plan, maka itu seolah katanya habuan bagi iradat. Menentukan rumah nak besar mana, nak luas mana, kalau nak panjang dia panjang mana, berapa tingkat, nak berapa bilik, berapa tinggi dianya, maka menentu oleh plan kita, menentu di dalam plan kita. Maka sampai masa dibuat mengikut plan itulah. Maka iradat seolah katanya yang membuatkan plan, maka kudrat tu buat mengikut apa yang diplan oleh iradat. Sebab tu katanya atas muafakat iradat. Muafakat tu mana selorong, setuju dengan iradat. Mana sekiranya kalau menentu oleh iradat katanya tidak mengada, maka tak dimengadakan. Mana-mana mungkin kalau tentu oleh iradat katanya nak mengada, maka kudrat pun mengada. Dengan maknanya kudrat Allah Ta'ala tidak buat melainkan apa yang dia kehendak. Fa'alun lima yurid. Fa'alun lima yurid. Yang membuat tu mana mengada. Fa'alun lima yurid. Membuat tu mana mengada. Fa'al membuat, sangat mengada lima yurid akan benda yang dia kehendak. Kalau dia kehendak nak buat, dia buatlah. Kalau dia tak kehendak nak buat, maka dia tak buat. Kalau benda tu dah ada, kalau dia kehendak nak meniada, maka dia meniadakan dengan kudrat. Kalau benda tu ada tapi dia tak kehendak nak meniada, seperti ahli syurga, nikmat syurga, diri syurga, benda syurga ini terima tak ada. Sebab syurga masuk dalam benda mungkin. Syurga masuk di dalam benda mungkin, benda yang terima tiada. Benda yang harus ada, harus tiada. Maka sekiranya kalau Allah Ta'ala nak melenyapkan, menghilangkan, meniadakan syurga, maka tentu Allah Ta'ala akan meniadakan syurga. Tetapi tengok dengan dalil-dalil ayat Quran, Allah tak nak meniadakan akan mungkin. Bahkan Allah nak mengekalkan akan mungkin. Maka kudrat pun mengekalkan syurga. Begitu. Kerana Allah Ta'ala mengekalkan syurga, ahli syurga dan nikmat syurga. Lalu tu kudrat Allah Ta'ala pun mengekalkan. Jadi maknanya segala perbuatan Allah mengikut dengan apa yang dimenentu oleh kudrat, oleh iradat. Inilah daripada katanya, daripada apa dia? Qada dan qadar.
Daripada inilah katanya mengada akan tiap-tiap dan mengada dan meniada atas sepakat atas muafakat dengan iradat. Inilah daripada di sini timbul apa dia? Qada dan qadar. Habis di situ. Di situlah ta'rif bagi sifat kudrat. Kita nak kenal kudrat, kudrat gitulah. Untuk nak huraikan, nak mengenalkan sifat kudrat, sekadar itulah. Jadi kita ni boleh kenal kudrat dengan sekadar begitu ya. Tak boleh nak tak semacam kita kenal benda sama-sama kita ni. Kalau kita katanya lembu, ialah suatu binatang yang kakinya 4, kita boleh lukiskan gambar dia. Kalau orang cerita lembu ni macam mana, kita cerita lembunya bentuknya begini. Kalau orang dengar tu, sekiranya boleh nak melukiskan gambar-gambar dia. Sebab kita boleh pandang nampak dengan mata dengan secara betul-betul. Adapun sifat Allah Ta'ala kita boleh tahu sekadar itu saja. Sekadar tahu kata kudrat ini satu sifat yang ada, yang sedia, yang jadi sifat bagi Allah, dan kudrat inilah mengadakan, Allah Ta'ala mengadakan mungkin, Allah Ta'ala meniadakan mungkin dengan sifat kudrat inilah. Maka kita boleh tahu sekadar itulah. Tak boleh kita nak tahu mendalami lebih pada ni, tak boleh nak tahu dah. Dengan sebabnya kita tak boleh nak tahu hakikat sifat Allah Ta'ala sebenar-benarnya. Tak boleh kita nak tahu hakikat zat Allah Ta'ala, tak boleh kita nak tahu hakikat sifat Allah Ta'ala sebenar-benarnya sedalam-dalamnya, melainkan Allah Ta'ala sendirilah yang tahu. Kita boleh tahu sekadar ini dah cukup. Kita tahu katanya ada satu sifat bagi zat Allah Ta'ala, nama dianya kudrat. Sifat ini sifat yang sedia, yang ada, yang mengada Allah akan mungkin dengan sifat itulah, yang meniada Allah dengan sifat itulah. Mengada dan meniada itu atas jalan selorong muafakat dengan iradat, dengan ketentuan iradat. Kita tahu sekadar itulah. Itu untuk nak mengenalkan sifat kudrat. Maka habis apabila kita mengenal dah sifat kudrat, maka satu perkara lagi yang wajib atas kita ni ialah kenal akan dalilnya. Cukup. Dan bagi kudrat 7 ta'alluq. Dan bagi kudrat 7 ta'alluq. 7 bagai ta'alluq. Dan arti ta'alluq itu menuntut sifat akan pekerjaan yang lebih atas berdirinya dengan zat. Jadi dia katanya kudrat ini ada bagi kudrat itu 7 ta'alluq. Ada 7 ta'alluq. Lepas tu dia cerita makna ta'alluq tu apa dia. Dia katanya dan arti ta'alluq itu menuntut sifat akan pekerjaan yang lebih atas dirinya dengan atas berdirinya dengan zat. Kita tinggal dulu. Kita baca lagi. Dan tiada ada ta'alluq malaikan bagi sifat ma'ani jua. Semua segala sifat yang dibahagi kepada 4 sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani dan sifat ma'nawiyah. Maka segala sifat-sifat yang lain daripada sifat ma'ani tidak bertakluk. Sifat nafsiyah ialah wujud, tak bertakluk. Sifat salbiyah kidam baqa pun tidak bertakluk. Sifat ma'nawiyah kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, mengikutkan sahih pun tidak bertakluk juga. Hanya sifat yang bertakluk itu ialah sifat ma'ani saja.
Dan juga sifat ma'ani daripada segala-gala sifat ma'ani bukan kesemua juga yang bertakluk. Bahkan sifat hayat tidak bertakluk. Sifat ma'ani yang lain daripada sifat hayat semuanya bertakluk. Kudrat, iradat, ilmu, sama', basar, kalam bertakluk ke semuanya. Hayat tidak bertakluk. Dan tiada wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui beberapa ta'alluq ini. Ta'alluq katanya bagi kodrat itu ada 7 ta'alluq. 7 ta'alluq tadi itu tak wajib bagi kita orang mukallaf mengetahui. Tak tahu pun tak berdosa. Tak tahu ta'alluq tadi itu ada 7 bagai ta'alluq. Kalau tak tahu pun tak berdosa. Tak menafi kata sunat. Wajib tu tidak, tetapi sunat tu sungguh. Dan tiada wajib, yakni bahkan sunat. Tiada wajib bahkan sunat. Setengah katanya fardu kifayah. Tiada wajib mana bukan dia fardu ain. Kenalkan kudrat itu adalah wajib fardu ain, tetapi mengetahuikan ta'alluq dia yang 7 itu tak jadi wajib, tak jadi fardu ain. Atas tiap-tiap mukallaf mengetahuikan beberapa ta'alluq ini. Kenapa boleh kata tak wajib? Kerana ia mengetahuikan beberapa ta'alluq ini daripada bicara yang dalam. Daripada bicaraan mana perbahasan bahasan yang dalam, yang tinggi daripada ilmu ini. Maknanya bahasan tentang 7 ta'alluq itu masalah bahasan yang tinggi, yang dalam. Lalu itu tak wajib datang ke semua orang. Tak diwajib datang ke semua orang mukallaf mengetahui. Sekiranya kalau tak mengetahui akan ta'alluq yang 7 itu tidak berdosa. Tetapi kalau tahu boleh pahala. Sebab kita ni dalam mata pelajaran kita ni tak lepas daripada 3 perkara, 3 hukum. Hukum tututan belajar kita ni sebuah hukum syarak kata apa dia? Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi itu mengandungi hukum 3 hukum. Menuntut ilmu ada kalanya wajib, fardu ain. Menuntut ilmu ada kala hukumnya fardu kifayah. Menuntut ilmu ada kalanya hukumnya sunat. Itu nisbah katanya syarak suruh kita belajar. Suruh belajar tu ada kalanya suruh sebagai suruh wajib fardu ain, ada kala suruh itu suruh belajar itu ada kala masalah hukum fardu kifayah, ada kalanya suruh belajar itu masuk dalam hukum sunat. Begitulah. Maka 7 bagai ta'alluq itu tidak diwajib di atas kita orang mukallaf mengetahui satu persatu. Tapi tak menafikan kalau tahu luaslah ilmu dia. Kalau kita tahu ilmu dia tu luas, ilmu kita jadi bertambah luas. Lagi pulanya dapat pahala. Tetapi kalau tak tahu, ilmu kita kurang luas, tetapi tak berdosa. Sebab benda ini benda tak wajib. Begitulah. Jadi kita kembali pada asal balik. Katanya dan bagi kudrat 7 ta'alluq. Bagi kudrat itu 7 ta'alluq. Dan arti ta'alluq itu, arti makna ta'alluq itu, tetapi kalau ta'alluq ni kalau ambil bahasa dia dulu belum pada nak itu belum pada nak masuk dalam makna istilah. Makna lughahnya ialah ta'alluq ni makna bergantung, bersangkut. Seperti kita sangkut baju dalam di tempat sangkutnya, seperti kita menjemurkan baju yang basah pada tali-tali, maka baju itu bersangkut di tali-tali. Itu bersangkut bersangkut bergantung. Itulah makna ta'alluq pada lughah.
makna ta'alluq pada lughahnya ialah bergantung, bersangkut. Ada yang katanya cakapnya bersangkut paut, ada hubung kait, ada terlibat, maka itu ada, di dalam lughahnya makna ta'alluq ke semua. Tapi itu maknawi. Seperti kalau ambil baju sangkut pada tali, itu mentaklukkan baju di tali. Tapi itu takluk sengerti. Ada juga kita ada terikat dengan suatu benda. Maknanya ada takluk. Ada takluk, ada bergantung dengan satu perkara. Seperti katanya, hati kita ingat kepada seorang, rindu pada seorang. Maka hati kita tu ada tergantung dengan seorang itu. Itu panggil takluk maknawi. Itu pada lughah. Kita ni dalam kitab biasanya ulama dia belum pada nak bercara masuk dalam makna istilah. Kita faham dulu makna lughah. Supaya faham makna lughah itu boleh membantukan kita untuk nak faham makna istilah. Sebab tu kalau kita belajar kitab-kitab yang lebih besar, sekiranya suatu kalimah dalam makna istilah, tetapi ulama sebut makna lughah lebih dulu. Kita perhatilah, kalau kita dapat belajar kitab-kitab yang lebih besar pada ni, maka pada lughah, tapi tak mesti tahulah. Pada lughahnya ialah ta'alluq tu mana? Bergantung, bersangkut, begitulah. Itu pada lughah. Pada makna istilahnya, ta'alluq ini menuntut sifat. Menuntut oleh sifat akan pekerjaan, akan suatu perkara, akan pekerjaan, akan suatu pekerjaan, akan suatu perkara yang lebih, yakni tutut yang lebih. Tutut yang lebih, lebih sebab banyak. Yang lebih, yakni yang suku sakat, yang lain. Yang lebih mana yang suku sakat, yang lain. Yang lebih atas berdirinya, berdiri sifat. Yang lebih yang suku pula, yang suku sakat pula, yang lain pula. Atas berdirinya, ni atas tutup berdirinya, berdiri sifat dengan zat. Berdiri dengan zat. Apa maksudnya? Dia begini. Dia begini. Sebut kata sifat. Sebut kata sifat. Apabila kita kata sifat. Sifat-sifat ini benda ialah suatu perkara yang menumpani pada zat. Benda tu ada dua. Benda tu ada dua. Ada kalanya zat, ada kalanya sifat. Kalau tak menumpani ialah zat. Kalau menumpani ada dia, kena menumpani pada yang lain, itu dikatakan sifat. Kalau tak menumpani ada dia dengan secara tak menumpani pada yang lain, qama binafsih, itu dikatakan zat. Kalau benda ini tak boleh ada dengan secara diri, mesti kena menumpani pada yang lain, itu adalah sifat. Maka sebut kata sifat mesti kena ada pada zat. Mesti kena menumpani, berdiri pada zat. Itu satu perkara yang tak dapat tidak ada di sifat. Kalau tidak, bukan sifat. Jadi contohnya sifat pendengar di kita. Contohnya sifat pendengar bagi kita. Sebut kata sifat pendengar. Satu perkara yang mesti bagi dianya apa dia? Kena ada menumpani pada diri kita.
Sebab sifat pendengar boleh ke tidak nak ada dengan secara diri dia? Tak boleh. Nah, sifat pendengar nak ada dengan secara diri dia dengan tidak menumpani di mana-mana saja, di mana-mana zat, di mana-mana badan, di mana-mana orang, di mana-mana seekor binatang ke masalah, tak boleh. Tak boleh nak ada dengan secara diri dia, mestilah dia tu kena ada pada zat. Itu satu perkara yang hendak ada pada sifat. Itu satu perkara yang mesti ada pada sifat sama, sifat pendengar. Kemudian sifat pendengar kitanya, selain daripada dia mesti kena ada pada zat kita, sifat pendengar kita kena ada satu perkara lagi. Apa dia? Ambil suara. Metakapkan suara, mengambilkan suara, memegangkan suara. Metakapkan suara, mengambilkan suara. Itu kena ada satu perkara lagi. Kalau tidak, tak panggil pendengar. Suara mari, ada suara mari, tapi tapi tak takapkan suara itu. Tak memegangkan suara itu, maknanya tak ada sifat pendengar. Contohnya satu laginya, sifat apa dia? Sifat perasa. Merasakan rasaan masin manis. Sifat at-ta'mu. Sifat perasa, artinya setengah katanya pekecap. Sifat perasa itu yang ada pada lidah kita. Sifat perasa itu, dia boleh ke tidak nak ada dengan secara diri dia? Tak boleh. Mesti kena monopani pada lidah kita. Mesti kena ada monopani pada lidah kita. Habis tu, dia tak boleh nak kata sifat perasa, melainkan kena dapat rasa akan rasa-rasaan, akan rasaan manis, rasaan masin. Jadi maknanya mesti kena ada dua perkara lah di dia nya. Satunya kena monopani pada zat, lagi pulanya kena boleh merasakan akan segala rasaan masin manis. Begitu juga kalau kita begitu juga sifat pelihat. Sifat pelihat. Sifat pelihat boleh ke tidak nak ada dengan secara diri? Tak boleh nak ada dengan secara diri, melainkan kena monopani pada mata kalau kita. Mesti monopani pada biji mata kita. Sekiranya kalau tidak ada biji mata tu, tentu tidak ada sifat pelihat. Lagi pulanya sifat pelihat ni, nak jadi kata sifat pelihat, mesti kena nampak benda-benda. Mesti kena nampakkan benda-benda. Maka nampakkan benda-benda itu dikatakan ta'aluk. Kalau sifat pendengar, mendengarkan suara itu dikatakan ta'aluk. Sebab kalau benda yang melitas di depan, kita tak nampak. Macam mana nak kata ada sifat basar? Sifat pelihat. Jadi sifat basar, sifat pelihat yang di kita ni nak kepada dua perkara. Nak kepada dua perkara. Satunya nak kepada biji mata untuk nak menumpani. Itu katanya atas berdiri, apa dia? Berdiri pada zat. Dan nak kepada apa dia? Menggambarkan benda-benda. Nak menampakkan benda-benda. Apabila benda yang melitas di depan, dia nampak. Apabila benda ada di depan mata, mata kita nampak. Maka menampakkan benda-benda itu dikatakan ta'aluk. Jadi tak dapat tidak kena ada di sifat pendengar. Kalau katanya benda yang melitas di depan tapi tak nampak. Ada benda yang melitas di depan tapi kita tak nampak. Maka tak panggil kata kita ada sifat basar. Fardunya kita tak pejam, kita orang yang ada sifat basar, ada sifat pelihat. Sekiranya kalau kita tak pejam mata, ada benda melitas di depan kita, tentu sama sekali kita menampakkan benda itu. Maka nampakkan benda itu dikatakan ta'aluk bagi sifat basar. Jadi sifat basar, sifat pelihat mesti kena ada dua perkara. Mesti kena ada dua perkara. Satu perkara yang mesti pada dianya ialah ada pada zat, menupani pada zat. Dan satu perkara laginya, kalau sifat basar apa? Nampakkan benda-benda.
melihatkan benda-benda. Kalau sifat pendengar, satu benda yang dia naknya, yang mesti pada ada sifat pendengar itu menempani pada zat, pada telinga kalau kita. Lepas tu, metakapkan suara, ambilkan suara, memegangkan suara masuk dalam telinga. Dapat bunyi tu lah. Maka bunyi suara, dapat takakkan suara itu dikatakan takluk bagi sifat basar, sifat sama kita. Jadi maknanya sebut kata sifat ni yang mesti kena ada dua perkara. Mesti kena ada dua perkara. Satunya apa dia? Tutup nak kepada zat. Untuk nak menumpani pada zat. Yang keduanya nak kepada suatu perkara untuk nak bertugas dia. Nah, begitulah. Maka bertugas dianya itu dikatakan takluk. Itu maknanya insyaAllah kita akan ulang balik pada masalah takluk ini. Itu sebagai lebih kurang dulu. InsyaAllah minggu depan kita akan ulang balik tentang huraian takluk. InsyaAllah kita sambung. Hari ini kita berhenti di situ dulu. InsyaAllah kita sambung kita ulang balik pada kata dan arti takluk itu menuntut sifat akan kerjaan yang lebih atas berdirinya dengan zat. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah lana futuhal arifin wa nawwir qulubana min nurikal karim waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma inna nasta'udinuka ma qara'nahu wa ma fadhnahu. Amin ya Allah. Wa ma sami'nahu faradid alaina wa aftah jadi ila subhana rabbika rabbil izzati